Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada video kali ini, kami iaitu Kumpulan 2 akan mempersembahkan satu analisis mengenai keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan. Analisis ini adalah berdasarkan satu artikel yang terdapat dalam sebuah jurnal dan analisis ini dijalankan bagi menyempurnakan tugasan 3 maklumat kursus CWCP 1042. Kumpulan 2 terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri, Nur Najwa Husna binti Mat Rawi atau lebih mesra dipanggil Husna. Seterusnya, saudari Nuriana Izzah binti Sukairi atau Yana. Dan yang terakhir, saudara Muhammad Hanif bin Nur Salim. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada peringkat yang tertinggi. Wacana juga merupakan rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi antara kalimat-kalimat itu. Yang kedua ialah keutuhan wacana boleh dinilai dengan melihat wujudnya hubungan-hubungan dari aspek semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Keempat-empat aspek ini merupakan jenis-jenis yang terdapat dalam keutuhan wacana. Yang ketiga, menurut Asmah Haji Omar, keutuhan semantik merupakan keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulisan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Maksudnya, keutuhan wacana ini merupakan asas paling utama dalam pembentukan sesuatu pertuturan atau penulisan. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan apa itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana terdiri daripada 4 jenis yang telah saya sebutkan tadi, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Apa itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik berhubung antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan serta kesatuan latar belakang semantik. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal boleh dilihat melalui aspek pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana seperti penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal berkait rapat dengan tata bahasa seperti penanda rujukan, penanda penggantian dan penanda penghubung. Yang keempat ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara yang dapat menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian wacana. Sebelum saya lupa, keutuhan semantik ini terbahagi kepada 6 jenis, iaitu yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Yang keempat, hubungan alasan dan kesan. Yang kelima, hubungan syarat dan hasil. Dan yang terakhir ialah semantik dari segi konteks latar wacana. Seterusnya, keutuhan leksikal terdiri daripada 7 jenis, iaitu pengulangan kata, iaitu merujuk kepada pengulangan unsur atau kata yang sama. Yang kedua ialah antonim, iaitu perkataan yang berlawanan maksud. Yang ketiga ialah sinonim, iaitu perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Yang keempat, hiponim, iaitu makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain yang saling berkait rapat. Yang kelima ialah kolokasi, iaitu dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi boleh dikaitkan antara satu sama lain. Yang keenam, memanfaatkan unsur bersambut. Dan yang ketujuh, pembuka dan penutup kata, iaitu kata yang digunakan untuk memulakan wacana dan mengakhiri wacana. Ini adalah contoh jurnal yang kami gunakan untuk menjalankan kerja khusus GWCP ni. Jurnal ni ialah Jurnal Pengajian Melayu jilid ke-19 yang diterbitkan pada tahun 2008. Dan artikel yang kami pilih ialah artikel cabaran dan proses pemantapan bahasa Melayu. Contoh keutuhan wacana dalam artikel ni ialah yang pertama, keutuhan semantik. Dari apa yang saya analisis dalam artikel yang saya dapat ialah, iaitu yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Petikannya ialah, orang Jepun atau orang Korea tidak akan berbicara sesama sendiri dengan menggunakan bahasa asing. Pada pendapat mereka, jika itu berlaku, ini boleh disamakan seperti melakukan derhaka kepada negara dan bangsa. Setiap ayat ini, ayat yang pertama ialah sebab dan ayat yang kedua ialah akibat dan ia saling melengkapi antara satu sama lain, saling berkait. Dan yang kedua ialah ilmu-ilmu yang berasal daripada pelbagai bahasa boleh diambil, diolah dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Proses ini lebih berkesan untuk menerapkan ilmu kepada masyarakat yang mendukung bahasa tersebut. Seperti yang saya katakan, yang pertama ialah sebab dan yang kedua, ayat kedua ialah tujuan yang menyokong sebab.
Yang pertama itu. Seterusnya ialah hubungan sebab dan hasil. Sejak bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara, komunikasi antara kaum dengan menggunakan bahasa Melayu telah banyak meningkat. Di sini saya boleh katakan bahawa ayat sejak bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara itu merupakan sebab dan hasilnya ialah komunikasi antara kaum dengan menggunakan bahasa Melayu telah banyak meningkat. Jadi yang seterusnya ialah hubungan, alasan dan kesan. Petikannya ialah komunikasi antara bukan Melayu haruslah digalakkan menggunakan bahasa kebangsaan kerana dengan latihan akan menjadikan golongan ini makin cekap dan yakin untuk menggunakan bahasa Melayu apabila diperlukan nanti. Di sini saya boleh kata bahawa komunikasi antara bukan Melayu haruslah digalakkan menggunakan bahasa kebangsaan. Itu adalah alasan. Lepas tu, kerana dengan latihan akan menjadikan golongan ini makin cekap dan yakin untuk menggunakan bahasa Melayu apabila diperlukan nanti, itu adalah kesan. Yang kelima ialah hubungan syarat dan hasil. Di sini saya kemukakan dua contoh. Petikannya ialah sekiranya semua pihak berusaha dengan ikhlas untuk memperkasakan lagi kedaulatan bahasa Melayu dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, masalah keciciran anak Melayu dalam mata pelajaran sains dan matematik mungkin tidak timbul. Di sini, syaratnya ialah sekiranya semua pihak berusaha dengan ikhlas untuk memperkasakan lagi kedaulatan bahasa Melayu dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Dan manakala hasilnya pula ialah masalah keciciran anak Melayu dalam mata pelajaran sains dan matematik mungkin tidak timbul. Dalam petikan kedua pula, bahasa Melayu yang sistematik mesti dirancang untuk menjamin penggunaannya secara mudah dan efisien dalam pelbagai bidang oleh semua golongan masyarakat Malaysia. Di sini saya boleh katakan, bahasa Melayu yang sistematik mesti dirancang adalah syarat. Hasilnya ialah untuk menjamin penggunaannya secara mudah dan efisien dalam pelbagai bidang oleh semua golongan masyarakat Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan apa itu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini boleh dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Oleh sebab itu, yang pertama ni ialah pengulangan kata. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ledakan ilmu, pengetahuan dan kemajuan sains dan teknologi kini yang pesat banyak ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa utama dunia. Namun proses untuk memperolehi ilmu-ilmu tersebut boleh dilakukan dalam bahasa apa sekalipun. Di sini saya boleh katakan pengulangan kata pada ayat pertama iaitu bahasa dan ayat kedua juga bahasa. Yang seterusnya ialah bagi orang Melayu sendiri yang masih keberatan untuk menggunakan bahasa sendiri dengan alasan kurang selesa adalah tidak mudah sabar. Ada pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Oleh itu, betapa pandainya seorang Melayu itu berbahasa Inggeris, dia tetap seorang Melayu juga. Di sini saya boleh katakan pengulangan perkataan bahasa pada ayat pertama dan pengulangan perkataan bahasa pada ayat kedua. Yang kedua ialah sinonim. Sinonim ini merupakan perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Kemerosotan dalam aspek taraf berlaku apabila penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pentadbiran, undang-undang, penyiaran dan pendidikan mutakhir ini ternyata bukan semakin meluas tetapi semakin mengecil. Bahkan kemerosotan dalam aspek mutu berlaku apabila percampuran ragam bahasa-basahan sehingga bahasa Melayu kehilangan darjat dan citra sebagai bahasa budaya tinggi. Di sini saya boleh katakan bahawa perulangan perkataan yang sinonim iaitu taraf pada ayat pertama dan darjat pada ayat kedua. Perkataan taraf dan darjat itu boleh dikatakan seperti perkataan yang hampir sama. Contoh yang kedua ialah badan ini boleh bergabung dengan Badan Korporat Malaysia yang beroperasi di luar negara. Badan-badan korporat boleh membantu usaha ini seperti Petronas, MAS, Tabung Haji, Telekom Malaysia dan lain-lain. Perkataan sinonim iaitu bergabung dengan membantu. Dan contoh yang ketiga, segala cabaran yang dilalui oleh bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara bukanlah sesuatu proses yang mudah. Pelbagai rintangan dalaman dan luaran yang ditepuhi sebelum akhirnya bahasa Melayu terbukti dan berjaya menjadi bahasa utama yang dihormati kini. Di sini saya boleh katakan bahawa pengulangan kata sinonim iaitu cabaran dengan rintangan pada yang cabaran ni pada ayat pertama dan rintangan pada ayat kedua. Yang ketiga ialah hiponim. Setelah berkembang dengan pesatnya, perkembangan bahasa Melayu terenjak sedikit apabila pihak kerajaan mengumumkan termaktubnya Akta Pendidikan 1996 dan arahan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran mata pelajaran sains dan matematik. Sebenarnya, sejak pemasyhurannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi lagi, bahasa Melayu senantiasa menghadapi cabaran dan kekangan dalam menjalankan tanggungjawab tersebut.
Di sini, hiponim ialah makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain. Keempat ialah kolokasi. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi mesti mempunyai beberapa ciri tertentu. Di antara ciri-ciri tersebut, pertama, bahasa itu mestilah kreatif, iaitu kita boleh menggunakan unsur-unsur bunyi, kata dan rumus untuk mengeluarkan ujaran. Perkataan beberapa ciri tertentu. Dengan ayat antara ciri-ciri tersebut, pertama, bahasa itu mestilah kreatif, iaitu kita boleh menggunakan unsur-unsur bunyi, kata dan rumus untuk mengeluarkan ujaran. Contoh yang kedua ialah ada beberapa faktor yang digunakan untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara. Salah satu faktor penting adalah peranan yang dimainkan oleh bahasa. Perkataan yang terlibat ialah beberapa faktor dan salah satu faktor penting adalah peranan yang dimainkan oleh bahasa. Yang kelima ialah memanfaatkan unsur bersambut. Petikannya ialah demi kelangsungan bahasa Melayu, semua pihak dipohon bekerjasama menghormati dan mendulang bahasa Melayu pada peringkat yang lebih tinggi. Di sini saya boleh katakan bahawa unsur bersambut yang boleh dikatakan ialah demi kelangsungan bahasa Melayu. Demi kelangsungan bahasa Melayu, semua pihak dipohon bekerjasama menghormati dan menjulang bahasa Melayu pada peringkat yang lebih tinggi. Bagi aspek yang seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal kita dapat lihat berdasarkan 4 ciri, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis iaitu penanda pengguguran, dan terakhir ialah penanda penghubung. Baiklah, kita pergi kepada ciri yang pertama, iaitu penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tujuh. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka, dan kata ganti nama tunjuk seperti itu dan ini. Bagi ciri yang kedua ialah penanda penggantian. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal, dan klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Penggantian verbal pula melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Dan terakhir, penggantian klausa melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Bagi ciri yang ketiga ialah penanda elipsis, iaitu penanda pengguguran. Unsur pelenyapan atau mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan penanda elipsis, iaitu menggugurkan kata yang berulang dalam sesuatu ayat. Dan terakhir ialah ciri penanda penghubung, iaitu berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Baiklah, mari kita tengok kepada contoh dalam jurnal yang telah kami kaji, iaitu bagi ciri yang pertama, iaitu penanda rujukan. Contoh ayat dalam jurnal, bagi karya-karya kontemporari sastra Melayu, nama-nama besar seperti A. Samad Said, Abdullah Husin, Arinawati, Syahnan Ahmad, Latin Muhyiddin, Lim Switin, dan ramai lagi telah mengolah karya unggul mereka menggunakan bahasa Melayu untuk menyalurkan nilai-nilai dan latar belakang masyarakat. Titik. Dan seterusnya ayat kedua, dalam karya-karya mereka. Baiklah, penanda rujukan yang ditekankan ke sini ialah nama-nama besar seperti A. Ahmad Said, Abdullah Husin dan lain-lain telah digantikan kepada perkataan mereka, iaitu mengganti kata ganti nama diri. Baiklah, itu adalah contoh pertama dalam penanda rujukan. Baiklah, kita pergi pula kepada ciri yang kedua, iaitu penanda penggantian. Penanda penggantian terbahagi kepada 3, iaitu penanda penggantian nominal, verbal, dan klausa. Baik, mari kita tengok kepada penggantian nominal. Penggantian nominal merupakan penggantian yang melibatkan terhadap kata nama atau frasa nama. Baiklah, kita tengok contoh dalam jurnal. Badan ini boleh bergabung dengan Badan Korporat Malaysia yang beroperasi di luar negara. Badan-badan korporat boleh membantu usaha ini seperti Petronas, MAS, Tabung Haji, Telekom Malaysia dan lain-lain, dengan kerjasama daripada badan-badan ini dari segi sokongan, kewangan dan moral. Baiklah, yang saya ingin tekankan ialah Petronas, MAS, Tabung Haji, Telekom Malaysia dan lain-lain telah diganti kata namanya kepada badan-badan bagi ayat yang kedua. Seterusnya, bagi penanda penggantian dalam aspek verbal. Contohnya, sistem ejaan baru The Reform Spelling System dilaksanakan untuk menyesuaikan dan menjadikan bahasa Melayu lebih fleksibel terhadap kemasukan perkataan-perkataan leksikon bahasa asing, terutamanya istilah-istilah sains. Penyesuaian ini telah menyebabkan
yang saya ingin tekankan ialah untuk menyesuaikan dan menjadikan bahasa Melayu lebih fleksibel terhadap kemasukan perkataan leksikan telah digantikan kata ataupun frasa kerja tersebut dengan perkataan penyesuaian. Verb ni lebih kepada penggantian frasa kerja. Baiklah, kita tengok pula penanda pergantian bagi klausa. Okey. Contoh dalam jurnal ialah mengikut Aziz Deraman 2005, terdapat dua perkara yang harus dilakukan supaya proses penyuburan dapat dilaksanakan. Iaitu pertama, kita harus memperkuatkan karya atau genre kesastraan dan ilmu kesastraan. Persepsi masyarakat yang hanya melihat kesastraan sebagai karya semata-mata tidak merangkumnya sebagai ilmu patut dikikis. Baiklah, dalam aspek klausa pula, ia melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Maksudnya di sini, ayat memperkuatkan karya atau genre kesastraan dan ilmu kesastraan telah diganti dengan merangkumnya. Merangkumnya itu berbalik kepada ayat memperkuatkan karya atau genre kesastraan dan ilmu kesastraan. Baiklah. Seterusnya, yang ketiga, ciri yang ketiga ialah penanda elipsis, iaitu pengguguran. Antara contoh dalam jurnal ialah kajian akademik mengenai pelaksanaan dasar pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris menunjukkan kira-kira 20% atau setengah juta pelajar Melayu akan keciciran dalam kedua-dua subjek tersebut jika dasar ini diteruskan. Kedua-dua subjek tersebut merujuk kepada subjek sains dan matematik seperti yang telah diterangkan pada ayat yang sebelumnya. Seterusnya, tidak cukup itu, kami bawakan juga contoh yang kedua bagi penanda elipsis, iaitu contoh yang kedua, ejaan bersama Malaysia-Indonesia. Ejaan baru telah secara rasmi digunakan oleh kedua-dua negara. Kedua-dua negara merujuk kepada negara Malaysia dan Indonesia seperti yang telah diterangkan pada ayat yang sebelumnya. Seterusnya, bagi ciri yang ketiga ialah penanda penghubung. Penanda penghubung merupakan hubungan antara kata atau kata, frasa atau frasa kepada frasa, ayat dengan ayat. Tetapi di sini kami mengambil contoh hubungan antara ayat dengan ayat. Contoh yang pertama ialah walaupun pengisytiharan undang-undang telah dilakukan, tetapi diharapkan pihak kerajaan dapat mengawal penggunaan bahasa Inggeris di IPTA supaya ianya tidak mengatasi kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Baiklah, dalam contoh ini terdapat banyak ayat yang telah digabungkan, tetapi ia menggunakan kata hubung tetapi untuk menggabungkan ayat pertama dengan ayat yang seterusnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula ialah komunikasi antara bukan Melayu haruslah digalakkan menggunakan bahasa kebangsaan kerana dengan latihan akan menjadikannya golongan ini makin cekap dan yakin untuk menggunakan bahasa Melayu apabila diperlukan nanti. Baiklah, bagi contoh yang kedua, ia menggunakan perkataan kerana untuk menghubungkan ayat pertama dengan ayat yang kedua untuk menunjukkan hubungan antara ayat pertama dengan ayat yang. Baiklah, seterusnya, mari kita pergi kepada aspek keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Baiklah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan intonasi? Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Bagi nada suara pula, nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Dan seterusnya, hentian atau kesenyapan suara. Hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, ayat-ayat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Baiklah, bagi menerangkan dengan lebih lanjut dalam aspek fonologi, saya mengemukakan contoh dalam jurnal yang telah kami kaji. Baiklah, antara contoh ayat yang telah kami kaji ialah sebelum perancangan dapat dilakukan bahasa Melayu, sebelum perancangan dapat dilakukan, bahasa Melayu itu sendiri perlu dinilai atau diselidik di mana masalahnya. Masalah dalam bahasa Melayu melibatkan dua perkara penting, iaitu pertama, reformasi sistem ejaan dan kedua, perkembangan istilah saintifik. Nika Asmah 2003-191.
Bahasa Melayu telah berkembang sejak dulu mengikut peredaran dan perkembangan masa. Bahasa Melayu telah diejen dengan menggunakan huruf Palava semasa era Sriwijaya. Huruf Jawi dengan kedatangan agama Islam ke alam Melayu dan kedatangan orang Eropah telah mempengaruhi bahasa Melayu dengan huruf Rumi Latin. Baiklah, daripada contoh ini, yang warna kuning itu ialah tanda baca noktah dan yang warna hijau ialah tanda baca koma. Kita dapat lihat permainan penggunaan suara, intonasi dan nada dalam pembacaan itu penting bagi menyampaikan suatu maklumat dengan lebih terus. Baik, itu adalah contoh yang pertama. Bagi contoh yang kedua, saya ambil di dalam channel ialah tajuk. Tajuknya ialah setengah juta pelajar Melayu bakal tercicir. Ini merupakan keutuhan fonologi dengan menggunakan tanda baca kata tanya. Seterusnya, kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel. Kejelasan dalam penulisan merujuk kepada penggunaan ayat yang ringkas atau pendek, ayat yang mudah dibaca, mudah difahami dan tidak kabur. Gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Hal ini demikian kerana perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan menghilangkan tumpuan pembaca. Terdapat 4 ciri-ciri kejelasan. Yang pertama, penggunaan bahasa formal. Bahasa yang digunakan memenuhi aspirasi penulisan akademik yang menjadi ciri penting dalam penulisan. Ciri yang kedua, penulisan secara objektif. Gaya penulisan yang melaporkan sesuatu idea atau gagasan atau kejadian dengan bahasa yang tepat serta ringkas. Ciri yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Penulisan yang jelas akan memastikan sesebuah penulisan itu mempunyai isi yang mencukupi dan sangat tepat. Dan ciri yang terakhir ialah perkembangan idea secara logik, iaitu koheren dan kohesi. Berikut merupakan perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas. Terdapat 12 perkara penting. Yang pertama, susunan dan organisasi idea secara kasar. Yang kedua, memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mengekalkan dan fokus kepada isi utama. Yang keempat, menjadikan penulisan menarik. Yang kelima, tulis untuk sasaran pembaca. Yang keenam, kaitkan isi dalam perenggan kohesi dengan idea utama. Yang ketujuh, elakkan bahasa selanga. Yang kedelapan, gunakan kata-kata biasa dan istilah positif. Yang kesembilan, elakkan penggunaan kata negatif secara berulang. Yang kesepuluh, elakkan penggunaan akronim dan singkatan. Yang kesebelas, menyemak ejaan. Dan yang terakhir, menulis ayat yang pendek. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu kohesi dalam penulisan. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Menurut Mulyana 2005, konsep kohesi pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana yang memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama. Terdapat 5 ciri-ciri penulisan kohesi, iaitu yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Kemudian, koheren dalam penulisan. Koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren juga adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Itu menurut Mulyana 2005. Manakala menurut Tan Skanin 2006, koheren adalah kesatuan makna teks dan bergantung pada hubungan antara pembaca dan teks. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh-contoh kohesi yang terdapat dalam artikel yang telah kami kaji. Dalam contoh yang pertama, petikan ini dikatakan kohesi kerana perkataan ini yang dibulatkan menjelaskan perkataan yang telah digariskan pada ayat sebelumnya, iaitu berlakunya perubahan dasar terhadap bahasa dan pendidikan negara yang membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dengan lebih luas lagi. Kohesi tersebut merupakan kohesi gramatikal rujukan penunjuk. Petikan yang kedua, perkataan dan yang dibulatkan merujuk kepada kohesi jenis gramatikal penghubung, iaitu
jenis yang membawa maksud perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain dalam wacana. Untuk pengetahuan semua, penghubung dan merupakan salah satu penggunaan kohesi gramatikal penghubung yang berfungsi untuk menyambung, merangkai atau menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ayat dengan ayat dan seterusnya. Apabila wujudnya penghubung dan, ia telah menyambungkan perkataan kurangnya bahan rujukan dan perkataan buku teks yang ditulis dalam bahasa tempatan. Maka wujudlah satu ayat yang lengkap iaitu kurangnya bahan rujukan dan buku teks yang ditulis dalam bahasa tempatan. Ketikan ketiga. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ledakan ilmu pengetahuan dan kemajuan sains dan teknologi kini yang amat pesat banyak ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa utama dunia. Namun, proses untuk memperolehi ilmu-ilmu tersebut boleh dilakukan dalam bahasa apa sekalipun. Petikan ini merupakan kohesi jenis gramatikal pengguguran di mana ia melibatkan pengguguran frasa, ilmu pengetahuan dan kemajuan sains dan teknologi. Perkataan tersebut yang dibulatkan merujuk kepada frasa yang telah digugurkan tadi. Dalam erti kata lain, kohesi ini melibatkan pengguguran perkataan atau frasa mengaitkan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca. Namun begitu, ayat baharu yang terhasil itu masih merujuk kepada perkara yang sama. Petikan keempat. Orang Jepun atau orang Korea tidak akan berbicara sesama sendiri dengan menggunakan bahasa asing. Pada pendapat mereka, jika itu berlaku, ini boleh disamakan seperti melakukan derhaka kepada negara dan bangsa. Petikan ini merupakan kohesi, rujukan, ganti nama. Hal ini dikatakan demikian kerana kata ganti nama diri ketiga mereka yang dibulatkan di dalam petikan tersebut merujuk kepada orang Jepun atau orang Korea. Petikan kelima iaitu petikan terakhir bagi kohesi. Kini bahasa Melayu perlu disediakan sebagai bahasa yang berdaya saing dan anjal untuk memuatkan segala ilmu yang baru pada masa akan datang. Dengan demikian, bahasa Melayu boleh menjadi medium dalam semua bidang ilmu. Petikan ini merupakan merujuk kepada kohesi gramatikal penghubung. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat penghubung dengan demikian yang dibulatkan dalam petikan tersebut yang menghubung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Beralih kepada slide seterusnya. Koheren. Terdapat dua contoh koheren yang dapat saya temukan di dalam artikel tersebut. Yang pertama, pada tahun 1951, menurut laporan Jawatankuasa Barnes, mengakui pentingnya bahasa Melayu dalam pembinaan sistem pendidikan yang bersifat kebangsaan sebagai alat mencapai perpaduan. Kemudian, kedudukan bahasa Melayu bertambah baik apabila laporan Razak 1956 menegaskan bahawa bahasa Melayu mesti diajar di semua sekolah, dijadikan salah satu pelajaran mustahak untuk mendapat sijil rendah, lower certificate dan sijil pelajaran kebangsaan National Certificate of Education dan mencadangkan semua sekolah menengah jenis kebangsaan wajib mengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Petikan tersebut merupakan koheren yang berjeniskan susur atur berdasarkan peristiwa. Petikan yang kedua. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi mesti mempunyai beberapa ciri tertentu. Di antara ciri tersebut, pertama, bahasa itu mestilah kreatif, iaitu kita boleh menggunakan unsur-unsur bunyi, kata dan rumus untuk mengeluarkan ujaran. Kedua, bahasa itu mesti arbitrary, iaitu bunyi sesuatu perkataan itu mestilah merupai bentuk sesuatu unsur dalam bahasa Melayu. Ketiga, bahasa itu mestilah bermakna. Koheren ini merupakan koheren jenis susun atur lazim atau normal ordering. Analisis tentang sumber rujukan yang terdapat dalam artikel. Sumber rujukan. Tujuan penulisan rujukan adalah untuk memberi perakuan kepada sumber penulisan. Menulis rujukan merupakan tanggungjawab penulis untuk mengiktiraf idea atau konsep asal yang digunakan dalam penulisan. Selain itu, prinsip umum sumber rujukan adalah untuk menerapkan nilai kejujuran, rasa hormat, amanah, keadilan dan tanggungjawab integriti akademik dalam diri penulis. Terdapat pelbagai sumber dalam penulisan ilmiah tersedia untuk dipetik dalam teks penyelidikan. Sumber tersebut wujud sama ada dalam dokumen yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, bercetak atau secara dalam talian. Sumber yang digunakan dalam artikel yang dikaji oleh kami adalah sumber buku dan juga keratan akhbar. Sumber rujukan ditulis mengikut gaya penulisan atau format American Psychological Association atau APA. Berikut merupakan senarai sumber rujukan yang digunakan dalam artikel yang dikaji. Terdapat 18 sumber rujukan buku
yang digunakan dalam artikel tersebut. Kebanyakan buku yang dirujuk merupakan hasil karya terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beralih kepada slide seterusnya. Slide ini memaparkan sumber rujukan Keratan Akbar. Dan slide terakhir merupakan sumber rujukan yang digunakan oleh kami sewaktu menganalisis artikel tersebut. Terdapat dua sumber, iaitu yang pertama, sumber daripada buku dan yang kedua, sumber daripada laman web. Sekian sahaja daripada kumpulan 2. Terima kasih.